Dia hukum dia sama macam orang yang bertayamum. Dari segi setiap fardu dia kena apa? Kena berwuduk. Satu fardu, satu wuduk. Satu fardu nak sembahyang zuhur, wuduk. Sembahyang zuhur, wuduk. Sembahyang asar, wuduk. Sembahyang maghrib, wuduk. Sembahyang isyak, wuduk. Walaupun dia tak kentut dan sebagainya. Sebab apa? Dia tu sentiasa berhadas. Kan? Ya, kencing dia duduk keluar. Jadi keluar satu daripada kubul dubur membatalkan wuduk kan? Betul tak? Tapi dia nak buat macam mana kan? Dia kata tiap-tiap 5 minit keluar, takkan 5 minit nak wuduk, 5 minit nak wuduk. Jadi syarak kita kata ringankan kepada dia, okey tak apalah. Wuduk sekali saja, tapi pakai hak ni sajalah. Fardu satu saja. Isyak kena wuduk lain ni. Macam tu. Kemudian apa lagi yang wajib dia buat? Qadha ghaslul farji. Tiap-tiap kali nak wuduk, dia kena bersihkan faraj dia. Sebab apa? Sebab faraj dia sentiasa keluar najis. Maka dia kena bersihkan. Ni khas bagi orang yang daimul hadas. Nak mayang maghrib, dia basuh. Mayang isyak lagi pun, dia basuh lain. Sebab duk keluar. Sebab duk keluar. Sama ada orang yang selselbul macam lelaki, ataupun orang yang istihadah macam perempuan. Wa ibdalul qutnah allati bifamihi wal isabah, dan juga menggantikan qutnah, kapas yang bifamihi, yang ada di mulutnya, yang ada di mulut faraj. Wal isabah, dan juga isabah ni balutan. Balutan. Jadi bagi perempuan sama juga bagi lelaki yang kita kata apa tadi, sel-sel bol dan juga istihadah, depa ni dia kalau ikut asal tertib kena sumbat dulu. Sumbat dulu. Kalau hak perempuan kan ada namanya tempen. Itu sebut betul tempen kan. Tempen ni dia macam macam cucuk hidung. Tapi dia tak cucuk kat hidung tu, dia hidung hidung lain. Dia cucuk masuk dalam. Kapas, jenis kapas tu, tempen tu. Cuma masalahnya tempen tu ada tali kan. Tali tu tak boleh ada terkeluar lah. Buanglah tali tu. Lagi nak cabut macam mana? Pandai-pandai lah kan. Masuk dalam. Sebab apa? Dia menyekat daripada darah keluar. Tu tempen tu. Kemudian kalau tak cukup, barulah pakai hat luar, pad tu. Pakai seluar buh pad tu. Kalau kata kalih dia pakai pad, dia tak terkeluar, tapi dia pakai pad saja, boleh tak? Ada sebahagian ulama kata tak apa, boleh. Tapi asalnya macam tu, asalnya dahulukan sumbat tu. Cuma sumbat tu kalau dia berpuasa tak payahlah. Kalau siang hari bulan Ramadan tak kena sumbat lah, batal puasa tak lah. Ataupun dia sakit, dia tak boleh pakai sebab darah tu panas. Bila dia pakai, dia rasa panas, tak selesa. Itu tak apa, tak payah pakai. Pakai hanya pad sajalah. Batal? Sebelum malam. Dia sebab setiap waktu dia kena tukar. Setiap waktu dia kena tukar. Keluar tak apa, masuk batal. Masuk tu di siang hari lah. Tu jadi kita kalau korek hidung tak mau batal puasa, korek sebelum subuh. Lepas subuh jangan duk cabut lah. Tu. Tarik tak apa, jangan tolak masuk. Tarik tak apa. Tak dalam hidung. Dia sama juga macam masalah kita sembang dulu, masalah dia telan benang waktu malam kan. Satu terkelak, satu duduk dalam, masuk sampai dalam perut. Macam mana, batal tak puasa? Tak batal puasa. Selama mana dia tak telan. Tarik. Batal dia muntah lagi kan. Dan nak sembahyang pun tak sah. Sebab tali tu bersambung dengan najis dan sebahagian di luar. Dia tak boleh. Begitu juga masalah temper ni. Satu duduk dalam, satu duduk luar. Jadi sebab tu kita kata tak sah solat dia. Jadi tempen tu kena buanglah tali. Kalau ni cerita dia orang nak sembahyang.
Kalau tak sembahyang tak apalah. Sembahyang tak apalah. Kalau dia nak sembahyang, tali tu jangan biar tergantung. Sebab sebahagian tu duduk ke dalam darah, duduk kena darah, makin ulak. Jadi kena pakailah. Kecuali orang tadi lah, masalah perempuan yang puasa, tu tak dia tak payah pakailah. Sebab dia nak masuk dalam kan. Dan juga masalah perempuan yang tak selesa, dia rasa sakit. Tu tak payah. Dia hanya pakai pad saja. Jadi benda ni dia kena buat selalu. Tiap-tiap kali tiap-tiap kali nak mayang fardu, dia basuh, dia sumbat, dia pakai pad dan dia berwuduk. Macam tu. Sebab benda ni dia kena buat tiap-tiap fardu. Kena tukar tak pad? Kena tukar tak? Kalau ada darah yang banyak, maka dia kena tukar. Kalau ada darah sikit, titik yang sikit, kecil saja, tu tak payah tukar. Cuma tajdid, dia buka dan dia pasang balik. Macam tu. Kata ulama macam tu. Di sini dia tak sebut, di sini dia hanya sebut terus. Cuma dinakalkan daripada Tarsyih Syarah Hasyiah Fathul Mu'in hak lain lah. Dan dia nakal daripada kitab Nihayah, dia kata hak wajibnya kita tajdidkan letak. Ambil keluar, tengok tak ada, okey letak balik. Iaitu sajalah. Sebab keputihan tu dari mana? Dari bahagian mana? Bahagian kena lukis sampai apa? Jadi dia di bahagian faraj tu dia ada, kita kata 3 bahagian. Sama ada baik masalah keputihan ke apapun, tu terserahlah kan. Peluh ke, sebab benda ni disebut dalam kitab fiqh. Jadi dia ada 3 lapis, dia macam tu. Di sini orang panggil rahim kan. Di sini tempat yang hasil daripada zakar mujamid. Di sini bahagian zahir. Jadi kalau peluh tu keluar daripada sini, kawasan hak zahir, dia duduk cangkung nampak terbuka apa, sini tak najis. Tak keluar daripada kawasan ni. Maknanya air cecair tu daripada kawasan ni, bukan mai dari dalam. Kalau mai dari dalam ni, confirm najis. Kalau cecair tu datang dari dalam ni, confirm najis. Sama ada putih, hijau, warna biru, warna apa pun, confirm najis. Sebab dia mai dari dalam, bahagian dalam pun. Kalau hak bahagian sini, ini ada khilaf ulama, ada yang kata suci, tak ada masalah. Di sini tu saya tak pandai. Itu saya tak tahu. Sebab dia kalau keputihan tu selalunya mai dari dalam ni kan. Tapi tak mesti juga kan. Kita pun tak tahu, mereka ni jenis banyak juga. Kena tu tanya doktor lah. Dan dia pun tak perlulah kita kata detail. Kalau dia syok najis ke tak najis, kalau dia syok dia kata mai dari dalam ni kan mai dari sini, tu tak apalah. Di sini ada khilaf nah. Di sini kawasan yang sampai bazoka boleh masuk sampai tang ni lah. Bazoka masuk sampai tang ni. Kawasan ni kalau keluar cecair ataupun sebagainya, di sini tak ada masalah. Sebab benda tu ada khilaf, tak ada masalah lah. Kita ambil pendapat yang kata tak apalah kan. Adapun hak ni confirm najis ni. Kalau dia ni najis. Hak ni hak kawasan hak torpedo tak boleh sampai. Ni tak tahu. Jelas kan? Jadi sama ada keputihan, sama ada peluh, cecair dan sebagainya, atas tafsir 3 ni. Kalau hak daripada zahir ni, contoh berpeluh ke apa, daripada zahir ni confirm suci sebab dia macam peluh. Sama ada likat tak likat, dia macam peluh sebab dia keluar dari kulit bahagian luar. Kalau hak dari dalam confirm najis, di sini pun kita kata suci lah. Dari dalam ni confirm najis, di sini suci. Dia perempuan kalau dia syok dari tempat yang najis ke dari tempat yang tak najis, ambil yang tak najis lah. Sebab dia syok lah. Keputihan saya tak tahu daripada mana. Daripada mana tempat dia kena tu, Allah Allah. Basuh lah, basuh. Nak selamat basuh. Ihtiyat.
Dan lepas tu dia kena terus sembahyang lah. Dia kata wa illam tazul an mawdhi'iha, dia kena tukar qutnah, hak apa tempen tadi, hak dia sumbat tadi, dan juga ansabah balutan tadi. Wa illam tazul an mawdhi'iha, walaupun tak beralih daripada tempatnya. Dia kata kena tukar. Cuma di dalam tarsyih sebut tadi apa ansabah tadi, kalau tak berlumuran dengan darah tak perlu tukar. Macam pad lah. Pad kalau tak berlumuran, dia ni istihadah. Dia tengok cek, oh sebab dia nak masuk dalam solat, benda tu tak najis, nak kena tukar. Apa? Tak perlu tukar lah, maksudnya macam tu. Jadi pad tu kalau dia tengok tak berlumur darah pun, tak ada darah pun, ada satu kecil saja kan, adalah setitik kecil besar, titik dalam ke apa kan. Ataupun besar binatang hak kecil besar nyamuk ke, kecil lah. Dia tahu, oh sikit sangat ni, sikit, darah yang sikit dia dimaafkan, tak apa. Kotlah dia nak jimat, dia kata oh orang macam dia jenuh tukar lah kan, sebab selalu dia ada. Dia kata jenuh tukar lah, aku dah lah tengah gaji pokai tak ada ni dia. Jadi boleh tak tukar, maknanya pakai tu juga. Kalau dia nak tukar, dia kaya ikut dia lah. Nak cerita wajib ke tak wajib. Kalau berlumuran, wajib tukar. Sebab dia nak sembahyang kena satu benda yang bersih. Dan perempuan ni maknanya tak bagus pun pakai tu kan. Tak bagus pakai tu sebab dia macam, dia ada ubat benda tu kan. Pad tu dia ada ubat, jadi dia mengganggu sebenarnya sistem kelancaran dia tu. Sekarang ni orang perempuan dia ada satu jenis kain khas yang dia pejik, dia buat sendiri. Yang tu lagi bagus. Yang tu boleh basuh. Dia bukan sebarang kain. Kalau sebarang kain dia tak mau, sebab dia basuh dia tak keluar. Dia ada jenis-jenis kain lah tu, Allah alam tu, Nabi tanya lagi perempuan dia reti kan. Tu lagi jimat, tak kena duduk beli kerak-kerak, dan juga dia untuk kesihatan dia bagus lah. Dia ada jenis-jenis kain dia lah. Basuh saja dia hilang, dia bersih. Ada jenis kain dia melekat, dia tak dia jadi ni kan. Baik. Ala nahwi salis. Ala nahwi salis ni kait hak sebelum lah, illam tazul an mawdhi'iha ala nahwi salis. Kena ala nahwi salis mubadaratun bis salah, macam tu. Dan atas seumpama salis ini, yakni wajib atas seumpama salis, antah dekat wajibu alaihi alwudu lah. Wajib atasnya wuduk di kulli fardin, dan wajib juga atas seumpama salis ni mubadaratun bis salah, dia kena sembahyang segera lepas daripada berwuduk. Dia buat hak 4 tadi, dia basuh, dia sumbat, dia pakai pad, kemudian dia apa lepas daripada 3 tu terus dia kena sembahyang. Tak boleh buat alik-alik, terus sembahyang. Falau akhara li maslahatiha kantizari jama'atin aw jum'atin wa in ukhirat an awal waqti wa kadhihabi ila masjid lam yadurru. Jadi kalau dia ditangguhkan, dia lewatkan solat kerana maslahatiha, kerana maslahat solat. Maslahat solat ni suatu yang ada kita kata yang sangkut paut dengan solat lah. Contohnya tunggu jemaah, dia orang sel baul, atau dia orang istihadah, dia nak main kat rumah dengan suami dia, dia wuduk siap, dia cepat-cepat lah. Dia buat dulu. Yang lelaki dia baru nak masuk bilik air, nak wuduk apa semua, nak berjemaah. Jadi dia lepas wuduk tu dia duduk tunggu kat sejadah, dia tak sembahyang lagi. Nama melewatkan tak? Nama melewatkan, tapi mudarat tak? Tak mudarat. Sebab apa? Sebab menunggu jemaah salah satu daripada maslahah jemaah. Menunggu tu. Sepatutnya perempuan macam dia atau lelaki yang ada sibuk tak boleh tunggu. Habis wuduk, dia kena siap-siap terus. Lewat kerana nak pakai baju tutup aurat, itu tak apa. Lewat kerana nak menunggu jemaah jemaat, itu tak apa. Sebab dia disyariatkan. Lewat kerana apa? Kerana nak azan, nak qomat, itu tak apa. Kalau lewat kerana pergi makan nasi dulu, dia kena ulang balik lah. Tadi batal. Habis tu, dia ni sel baul.
Habis siap apa semua, bini dia pun siap masak, dia pun makan nasi dulu. Makan nasi dulu. Sekali nak sembahyang terus boleh? Tak boleh. Dia kena buat semula. Dia basuh, dia tukar kalau bernajis, dan dia kena wuduk semula, kemudian dia solat. Dia semua tu kena berturut-turut. Biar ataupun dia nak berjalan pergi masjid, dia wuduk di rumah, dia nak pergi sembahyang Jumaat, nak wuduk di masjid tak boleh, PKP. Jadi dia wuduk di rumah, dia naik motor, start motor, pergi 5 minit nak pergi masjid pun. Tak apa dah, tak apa. Tak apa. Kemudian duduk, imam tak mula lagi sembahyang ke, sembahyang subuh tak mula lagi ke, tak nak tunggu sat, tu tak apa. Sebab itu semua masalah solat. Kemudian dia akan masuk pula wa furuduhu sittatun, dan fardu wuduk ni pula ada 6 rukun wuduk ataupun fardu wuduk lah. Dan wuduk ni bukan satu khususiat daripada syariat kita tak, bahkan dia ada daripada syariat-syariat hak Nabi dulu. Cuma adalah benda yang dikhaskan kepada umat kita pada bab wuduk ini. Contohnya kaifiat yang tertentu yang khas. Orang dulu pun wuduk, tapi wuduk dengan cara mereka lah. Tapi kita ada wuduk dengan kaifiat yang khas. Muka, tangan dari hujung sampai siku, sapu di kepala, basuh di kaki, dan juga satu lagi yang dikhaskan kepada umat Nabi Muhammad ini adalah al-ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil tu apa? Sunat kita melebihkan basuhan kepala kan. Ini dia panggil ghurrah. Kita basuh kepala sunat bagi lebih. Wajib sampai sini, sampai had tumbuh rambut. Lebihkan sikit wajib. Lebihkan sikit daripada had tumbuh tu wajib. Lebihkan banyak itu sunat. Lebihkan banyak sunat. Sunat wajib sampai di ni anak dua ni kan, basuh. Ni sampai anak dua tu termasuk ni. Sideburn ni semua kena basuh sampai di sini wajib. Tapi hak lebihkan sikit hukumnya wajib juga. Sebab membab la yatimul wajib tu. Tapi lebihkan banyak itu sunat. Basuh sampai telinga-telinga ni, basuh sampai ke telinga-telinga, dan lebih sampai ke bawah ni, sampai ke tengkok ni. Itu dipanggil sunat. Lebihkan di bahagian muka ni dipanggil ghurrah. Tahdil, lebihkan bahagian tangan dan kaki. Tangan ni wajib sampai sini. Lebihkan sikit dari siku wajib juga. Lebihkan banyak namanya tahjil. Sampai setengah ni sunat lebihkan. Lagi bagus basuh sampai atas. Itu dipanggil tahjil. Begitu juga kaki sampai betih. Itu sunat hukumnya. Itu khususiat yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebahagian sahabat tanya, macam ya Rasulullah, macam mana nak kenal ni kami akhir zaman ni? Semua berkumpul di pada mahsyar, daripada Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semua duduk satu sekali. Macam mana engkau boleh mengenal? Kata Nabi. Kata Nabi apa? Dia kata aku boleh kenal hampa dengan sebab ghurrah dan tahjil. Sebab tu kita kena lebihkan. Sebab ghurrah dan tahjil ni dia ada cahaya khas dia. Maka Nabi boleh kenal seumpama, Nabi kata seumpama burung gagak hitam ramai-ramai, ada seekor burung gagak putih. Boleh cam tak? Boleh cam. Semua hitam, seekor putih. Walaupun seekor, Nabi boleh cam. Sebab apa? Sebab ada ghurrah tahjil. Itu kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Hak lain, umat lain berwuduk juga. Tapi tak ada seperti kita. Dan juga wuduk ini qadar hiasan. Qadar hiasan yang Allah bagi kepada kita lah. Lagi tinggi kita, lagi banyak hiasan. Di syurga ni semua hiasan. Rumah kita tu tak ada hak kosong. Rumah kita ada kawasan dinding kosong kan. Ada dinding kosong kan. Sini ada buh frame, buh gambar ni. Ada kosong, tak ada apa. Tak. Syurga ni penuh dengan perhiasan. Dindingnya tu sendiri dah perhiasan dengan batu permata dan juga sebagainya. Lantainya pun perhiasan, katilnya pun tempat pemegang tombol dia, katilam dia. Semua jenis daripada perhiasan. Semua jenis daripada perhiasan.
Tak ada yang tak ada perhiasan. Di badan kita ni pakan, kita kata oh perhiasan penuh sabut pala, ada tak? Di syurga mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar, daripada bashar pun tidak ada. Qalbun bashar tak ada. Hak lintah dalam kita dok bayang oh macam ni macam tak, bukan hak tu. Dia sangat indah. Itu syurga. Jadi kalau kita wuduk lebih, maknanya hiasan kita pun akan lebih lah. Sebab solat ni munajat kita dengan Tuhan. Jadi bila nak bermunajat dengan Tuhan, maka kita dituntut untuk membersihkan diri. Begitu juga ibadah-ibadah para anbiya yang lain pun, mereka pun bermunajat dengan Tuhan, maka mereka ni pun dituntut membersihkan diri dengan cara kaifiat masing-masing. Maknanya syariat lain pun ada wuduk, cuma tak sama kita lah. Kemudian ahaduha niyatun, pertamanya niat, wallahu alam. Minhajul Abidin. Minhajul Abidin 72 muka surat 72. Ada tanda hak kemarin jumpa tu tanya hak belakang. Banjah lain lah, banjah lain. Banjah kena tanya Ustaz Sabri. Dia selepas Aqabah pertama. Kita dah masuk dah Aqabah pertama. Dia kata ketahui olehmu. Itulah. Wa'lam. Jadi kemarinnya bila dah masuk Aqabah ilmu, maka Imam Al-Ghazali pun cerita hebat apa ilmu dan ibadah ini dua benda yang sangat besar, seumpama dua permata. Yang mana dua permata ni punca atau sebab Allah jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kenapa Allah ciptakan langit? Kerana nak suruh kita ilmu dan ibadah. Kenapa Allah ciptakan bumi? Kenapa Allah ciptakan matahari? Kenapa Allah ciptakan bintang-bintang? Kenapa Allah ciptakan lembu, kambing, unta, cacing, ulat, sebagainya? Semua ni semuanya untuk kita. Kenapa? Kerana untuk suruh kita beribadah dan untuk kita ada ilmu mentauhidkan Tuhan. Dalilnya mana? Musannif datangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, Allah kata in Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu, supaya kamu ketahui. Ini ayat yang kita dah baca kemarin. Kemudian bila kita dah tahu macam tu, kita dah tahu bahawa agungnya ilmu dan ibadah ni dan segala kejadian ni adalah disebabkan untuk dua benda ni, maka kata Imam Al-Ghazali wa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi. Ketahuilah olehmu bahawasanya suatu ataupun barang yang lain daripada keduanya, ilmu dan ibadah, minal umuri daripada segala urusan-urusan perkara, batilun rosak. Jadi segala urusan dunia ini tak ada kebajikan pada dia. La khaira fihi, tak ada kebajikan pun, tak ada kebaikan pun. Walaghun la hasilun lahu, dan kita kata laghun ni kita terjemah macam mana? Sia-sia dah, no? Sia-sia, yang tidak ada hasil baginya. Dunia, segala urusan dunia ni sia-sia. Kecuali apa? Kecuali kita ubah dunia kita tu kepada akhirat. Makan minum tu tak ada apa, sia-sia je, kosong je. Kita makan, lepas tu kita berak, bukannya ada apa. Tak ada nilaiannya pun. Tapi kalau kita niat kepada akhirat, maka dia ada kebaikan. Itu di dunia. Di dunia ni tak ada apa. Selama kita hidup di dunia ni, dari bangun tidur sampai kita tidur, tak ada kebaikan pun pada apa yang kita buat. Sebab apa? Itu dianggap laghun, benda yang sia-sia. Dia tak memberi faedah apa-apa bagi kita di akhirat kelak.
dan tidak ada hasil kecuali kalau kita ubahkan dia kepada benda akhirat. Dan ini membenarkan daripada hadis Nabi yang disebut di dalam syarah, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dunia tu sendiri dilaknat dan segala isi dia, mal'unun ma fiha, dan juga dilaknat barang isinya, barang yang di dalamnya. Dalam dunia ni semua kena laknat belaka, illa zikrullah, melainkan zikrullah, wa ma walah, dan juga yang cinta kepada zikrullah, au ma'allim au muta'allim, ataupun guru dan juga yang menuntut ilmu. Ini sahaja yang tak dilaknat oleh Tuhan. Jadi tidak ada kebaikan lah di dunia ni. Sebab tu dunia ni Tuhan kata apa? Kalau dunia ni ada nilaian seberat sebelah sayap nyamuk, tak bagi kepada orang kafir. Sebab tak ada nilaian, tu yang dia bagi. Kalau ada nilaian sebesar mana? Sebesar sebelah sayap nyamuk. Di sisi Tuhan ada nilaian seberat sayapnya. Dunia ni 7 lapis langit, ada kemewahannya, bangunan berapa ratus tingkatnya, kemewahan gemerlapan emas peraknya, wanitanya, itu semua tidak ada nilaian pun di sisi Tuhan. Kalau ada seteguk ayak pun tak dapat kawan-kawan. Tapi sebab tak ada diumpama sampah, maka ambil lah. Dah sampah kan, kita akan kisah pun orang nak ambil sampah rumah kita. Kok ada orang pencuri main curi sampah, kita mau pencuri, tak ada, ambil lagi bagus, ada lagi berlambak kat dapur. Sampah ni tak ada nilaian, kita bagi je, siapa pun nak ambil. Sebab tu orang-orang sufi dia tak ambil dunia, sebab dia nampak macam kotak sampah. Dia tidak ada nilaian. Di sisi Tuhan tak ada. Kita tak nampak tu yang kita duk ambil. Kecuali apa? Kecuali ilmu yang ada di dunia ni dan juga ibadah zikrullah. Itu ada nilaian di sisi Allah. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-ilma asyraful jawharaini wa afdaluha. Kemudian bila kita dah tahu bahawa dalam dunia ni ada dua benda ni permata, ilmu dan ibadah. Tapi mana hak paling afdal daripada dua permata ni? Hak mana hak lebih bernilai? Dua ni permata yang bernilai, mahal, ilmu dan ibadah. Antara dua ni, hak mana yang lebih mahal? Ilmu ke ibadah? Dia kata, ilmu itu asyraful jawharain. Ilmu ini yang lebih mulia daripada dua permata, wa afdaluha, dan yang lebih afdal. Walizalika, dan kerana yang demikian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alim, sesungguhnya fadlal alimi, kelebihan orang alim itu, alal abidi, di atas hak abid. Abid itu ka fadli ala adna rajulin min ummati, seperti kelebihan aku atas sekurang-kurang lelaki daripada umatku. Tu Nabi kata tu. Jadi Nabi samakan orang alim ni, orang ada ilmu seperti Nabi, dan orang abid tapi tidak ada ilmu ni, ataupun orang abid yang tidak menzahirkan ilmu dia tak menghabiskan umur dia untuk ilmu, maka seperti lelaki yang paling rendah martabat dia. Martabat apa yang lebih hebat daripada Nabi? Tak ada. Nabi ni paling tinggi lah. Tapi Nabi samakan ilmu dengan kenabian. Nabi samakan orang alim. Nabi kata, Nabi dengan orang yang paling rendah dalam umat dia. Itulah perumpamaan, persamaan, ataupun kita kata dia punya apa? Masal dia untuk orang alim dan orang abid. Orang alim ni seperti Nabi pada pihak tingkatan ilmunya, tingkatan darjatnya yang tinggi di syurga, dan juga orang yang jahil, yang abid, seperti mana orang yang paling rendah. Bukan jahil tak ada ilmu dah, maksudnya dia abid dan dia tidak menyebarkan ilmu lah. Nah, ni secara zahirnya macam tu. Abid di sini abid ahli ibadah yang tak wasil kepada Allah, hati dia tak sampai lagi, pangkat dia tak ada lagi. Bukan abid ni yang wasil ilallah tu dah. Itu lain. Pada pihak apa ni?
perbandingan ni. Ini pada pihak banyak pahalanya. Seperti Nabi dan seperti orang yang paling rendah. Maknanya kalau orang tu alim hebat dengan seorang lagi abid, di syurga nanti umpama macam tu. Di syurga nanti dia punya pangkatnya tinggi, syurganya tinggi. Hak orang abid ni syurganya rendah, pangkatnya rendah. Pemberian dia pun di akhirat nanti dengan nisbah orang alim, hak abid ni lagi sikit. Kita ni boleh masuk syurga, tak payah tinggi pun beruntung dah. Jangan tak masuk langsung, tu je. Tapi kalau kita ada kelebihan, lagilah. Sebab bila dah masuk syurga, duduk lama dalam syurga ni, orang di pangkat rendah akan tengok orang tinggi, seronok depa tu dia. Kan kita ni, hati manusia ni memang macam tu, dilobakan begitu. Kita kalau kita dah ada rumah besar, kita tengok jiran lagi besar, besar sungguh rumah dia, kita pun teringin. Di syurga pun macam tu, ada teringin-teringin jugalah. Tapi Allah bagi siapkan. Tapi yang penting masuk syurga tu saja. Dan Saidina Umar sendiri dia pun takut. Dia kata, aku takut kalau semua pakat masuk dalam syurga, aku takut aku orang yang terakhir keluar daripada neraka. Kecuali ada seorang, aku takut itu aku, kata Saidina Umar. So Saidina Umar pun takut lagu tu. Kita duk perasan ahli syurga tu kacau. Saidina Umar takut dia ni orang orang tak boleh keluar dari neraka. Tu Saidina Umar tu. Kalau kita duk perasan ahli syurga banyak sangat dah ibadah, tu kacau. Pemikiran kita dah tak kenal lah. Tu nisbah kelebihan orang alim lah. Dan lagi di dalam syarah tu ada banyak kelebihan lagi. Banyak-banyak dia cerita. Tapi dalam banyak-banyak nikmat dalam syurga, nikmat paling paling hebat sekali memandang Allah dan mendengar kalam Allah. Itu tingkatan nikmat yang paling sedap sekali. Nisbah dengan bidadari, nisbah dengan makanan syurga, pemandangan yang indah di syurga, tak boleh lawan dengan nikmatnya memandang zat Allah yang maha agung, mendengar kalamullah yang maha agung. Tak boleh lawan hak tu. Bila orang ahli syurga ni, Allah buka hijab, boleh memandang Allah, tenggelam habis hak lain. Tenggelam habis hak lain. Satu guru dia pernah buat perbandingan, nak faham lagu mana. Dia kata orang lelaki ni, dia ada satu nikmat di malam hari. Tengah sedap tu kan. Lepas tu dia ada gol yang terakhir tu. Hak tersedap sekali lah. Hak tu tenggelam sedap hak mula-mula ni. Kan dalam perjalanan tu duk sedap. Buat apa malam-malam sedap ni. Sedap. Last sekali dia ada gol dia. Hak dapat sedap hak tu, hak lain ni tenggelam habis. Macam tu lah perbandingannya. Dia kata kita ni duduk dalam syurga ni duduk sedap dengan makanannya, minumannya, buahannya, airnya, buah kayunya, bidadarinya, wildannya. Sonok-sonok tiba-tiba Allah bagi satu, Allah buka tirai yang menghijab antara kita dengan Tuhan, maka kita dapat memandang zat. Tenggelam habis. Hak lain sedap, hak lain tu habis tenggelam. Jadi tak sama setiap orang ahli syurga tu. Ada hak dia boleh menikmati memandang zat Allah Ta'ala ni setiap masa. Ada yang boleh sebulan sekali, ada yang boleh seminggu sekali, ada yang boleh tiap-tiap hari. Tak sama, mengikut pangkat masing-masing. Jadi orang-orang atasan VIP, para anbiya, para awliya, jadi orang-orang alim ni, dia dapat lebih daripada orang biasa. Nikmat yang teragung ni, nikmat hak agung ni. Sebab tu perbandingannya antara Nabi bandingkan antara orang alim dan umat. Dan sebahagian riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Abi Umamah di dalam syarah ada sebut yang menyebut bahawa kelebihan orang alim ni, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Adnakum ni sahabat. Aku dengan kamu yang paling rendah, kata Nabi, yakni para sahabat. Seperti mana orang alim ini dengan orang abid, seperti mana aku
dan orang yang paling rendah daripada kalangan kamu. Itu kata Nabi. Nisbah kemuliaan orang alim tu Nabi samakan dengan nisbah kemuliaan kemuliaan Nabi. Cuba kita tengok macam mana Nabi buat muqaranah darjat Nabi dengan darjat orang alim. Sama Nabi kata orang alim ni seperti darjat Nabi. Orang abid ini seperti mana orang yang pangkatnya paling rendah daripada umat Nabi. Tapi kita janganlah pula sangka bahawa orang alim ini alim tapi tak beramal. Di dalam syarah dia ada sebutlah. Dia kata apa? Qala at-Tibi jangan kamu sangka wala tazunanna anna al-alima al-mufaddal arin 'anil amal walal abid 'anil ilmi. Dia kata kamu jangan sangka setiap Nabi buat perbandingan, Nabi kata orang alim dengan orang abid ini seperti aku dan seperti ini bagian-bagian, bukan dengan makna orang alim tu dia tak abid, bukan makna orang abid itu tidak alim. Tak. Orang alim dan beramal dengan ilmunya, orang abid dan dia ada ilmunya. Macam tu. Cuma bezanya apa? Seorang ini dia alim, dia pun bangkit sembahyang malam, dia pun baca Quran, dia pun sembahyang sunat. Cuma dia itu masyhur zahir dengan keilmuan dia. Dia ni orang mengarang kitab, dia ni orang mengajar, dia ni menyebarkan dakwah. Itu alim yang Nabi maksudkan. Hak seorang lagi bukan tak ada ilmu, dia pun ada ilmu, dia pun reti. Cuma dia ini tak menggunakan ilmu dia untuk menyebarkan. Dia hanya seorang-seorang saja duduk di rumah. Dia alim tapi dia duduk di rumah. Dia tak menyampaikan dakwah, dia tak cerita apa-apa. Jadi dia duduk rumah saja, duduk sembahyang puasa seorang-seorang. Itu abid. Tapi kadang-kadang bila Tuhan nak angkat seseorang walaupun dia tak mau ngajak orang pun, orang akan cari dia. Jadi dia automatik dia jadi orang alim jugalah. Alim yang menyebarkan ilmu. Sebahagian orang dia suka duduk kat rumah saja, nak ibadah, nak puasa ibadah, tapi tiba-tiba ada orang mai cari dia. Orang minta nasihat dia dan sebagainya, tanya ni tanya ni, maka termasuk jugalah orang yang menyampaikan ilmu kan. Ini cerita dia hak tak sampai lah. Adapun hak sampai wusul ilallah tu dia lebihlah abid dan dia wusul ilallah, hatinya dia sampai tingkatan Aqabah 77 ni lepas belaka. Ni afdal lah. Ini cerita dia abid hak biasa ni tak afdal, tak seperti mana orang alim lah. Maka orang alim ini sebab apa dapat kemuliaan? Sebab dia ada dapat dua benda lah, satu ilmu dan satu amal. Sebab tu dia mulia. Dia ada ilmu alim dan dia sampaikan ilmu dia, kemudian dia beramal dengan ilmu dia, sebab tu dia mendapat kelebihan. Adapun orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia, hak tu Nabi tak puji. Adapun orang jahil yang tak ada ilmu, itu langsung tak terpakai, tak masuk dalam senarai perbandingan. Orang abid tapi tak ada ilmu, ibadah dia langsung tak terpakai, kena buang semua. Dia tak masuk dalam top 10, dia tak termasuk dalam perbandingan, sebab amal ibadah dia tak terpakai. Dia macam orang fasik juga. Sebab apa? Sebab dia duk buat dosa, dia sangka dia ibadah tapi dia duk buat dosa. Dia tak masuk dengan orang ni. Dan waqala sallallahu alaihi wasallam, nak cerita kelebihan lagi orang alim, katanya nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin wa siyamiha wa qiyamiha. Memandang kepada wajah orang alim, maknanya alim yang beramal dengan ilmu dia lah, ahabbu ilayya, terlebih aku cintai, min ibadati sanatin, daripada beribadah selama 1 tahun, siyamiha, puasanya setahun, wa qiyamiha, qiyamnya setahun. Jadi dalam setahun tu kita sembahyang malam tiap hari, bangkit sembahyang malam sampai hujung tahun. Setiap hari puasa selama 300 hari lebih, 1 tahun. Dengan satu pandangan kepada wajah orang alim dan kita cintai, kasihlah hati kita. Nabi kata aku lagi suka hak ni.
Sebab hak ni daripada hati hang, lubuk hati hang yang ikhlas, yang dalam, tidak ada riak, tidak ada ujub. Engkau memandang dan engkau cinta kepada kekasih aku, orang yang aku cintai, maka aku lagi suka hak ni daripada hang puasa setahun dan hang qiyam setahun. Sebab apa? Kadang-kadang ada ibadahnya yang tak khalis, ibadah bukan kerana Allah, ibadah kerana nak syurga Allah, ibadah kerana takut nak Allah, yang tak khalis lah kita kata, ataupun ada riya, ataupun ada ujub dan sebagainya. Ibadah yang zahir badan ni, dia ada berbagai-bagai benda yang menjatuhkan pahala, menggugurkan pahala. Sebab tu Tuhan kata, hang pandang wajah orang alim, hak ni lagi aku kasih, bukan hak ni aku tak kasih. Kena faham makna ahabbu. Isim tafdil ini maknanya dua-dua ada kelebihan, cuma hak ni lebih. Saya lebih suka yang ni, adakah maknanya saya tak suka yang ni? Tak. Kalau saya tak suka yang ni, saya suka yang ni, kita tak kata saya lebih suka, saya kata saya suka yang ni. Maknanya apa? Yang ni saya tak suka. Tapi kalau kita kata saya lebih suka, maknanya hak ni pun suka, cuma hak ni lebih. Dua-dua Tuhan suka. Ibadah setahun mayang-mayang itu Tuhan suka, tapi memandang orang alim, Tuhan kata lagi Tuhan kasih. Ini daripada Nabi. Nabi kata memandang orang alim tu lebih Nabi kasih. Sebab apa? Sebab pahalanya yang banyak. Dan di dalam syarah dia ada cerita banyak kelebihan. Dia kata faqihun mutawarri', ini daripada Nabi, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Seorang faqih yang wara' lebih susah atas syaitan daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh, yang jahil dan wara'. Dia abid, dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi dia jahil. Syaitan kata hak ni 1000 orang mudah. Tapi kalau seorang faqih alim dan dia wara', syaitan kata hak ni lagi susah berbanding hak 1000 orang jahil tadi, tapi dia abid. Sebahagian riwayat kata tidak ada wara', faqihun wahidun sahaja. Asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Ni lagi sakan seorang faqih walaupun tak wara', maksudnya macam itulah, lebih kurang lebih susah ke atas syaitan daripada 1000 orang abid. Abid banyak mana syaitan tipu kan, betul tak? Sebab syaitan ni tiap-tiap kali dia buka kepada manusia ni pintu-pintu daripada al-ahwa, kata syarah. Dan bila syaitan ni hiaskan kepada di dalam hati-hati mereka ini dengan tipuan-tipuan nafsu dan sebagainya, maka orang faqih ini dia tahu dengan tipu daya dia, maka dia tutup segala pintu-pintu syaitan. Syaitan ni bila masuk kampung, dia akan kucar-kacir, dia buka pintu fitnah, dia buka ini, buka ini. Maka orang alim ni tolong tutup balik. Sebab tu syaitan benci kepada orang alim. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi lagi, ala adullukum ala ashrafi ahli jannah, nak mahu tak aku tunjukkan kepada kamu atas semulia-mulia ahli syurga? Qalu bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati, mereka itu adalah ulama umat aku. Ulama umat aku ini adalah ahli syurga. Nabi kata nak tengok ahli syurga, sahabat kata nak. Tengoklah ulama umat aku. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu semua ulama-ulama umat dia. Sayyidina Ali, itu semua orang alim. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, itu mubasyar bil jannah dah. Nabi jamin mereka masuk syurga. Dan mereka ni ulama. Kemudian mai pula zaman-zaman kemudian ada Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Haramain dan sebagainya. Itu semua ulama umatku. Maka Nabi kata mereka ni ahli syurga. Tengoklah macam mana mereka. Seperti mana yang diceritakan di dalam kitab-kitab tentang akhlak-akhlak yang baik, semua ada kat mereka. Tak pernah menipu, tak pernah berbohong, tak pernah menyakitkan hati orang. Itu ulama umatku, kata Nabi. Cerita ulama dulu-dulu tidak ada bahasa daripada bahasa mereka yang menyakitkan semua orang. Dengan jirannya tak pernah buat jahat, tak pernah menyakitkan hati jiran. Sebahagian cerita sufi ulama-ulama dulu-dulu, orang alim dulu-dulu, sampai
tikus pun dia tak hambat keluar daripada rumah dia. Sebab apa? Dia tak belah kucing sebab apa? Dia kata kat lagi, kalau aku belah kucing, tikus aku lari pergi rumah jiran aku. Maka menyakitkan hati jiran dia. Jiran dia tiba-tiba ada banyak tikus, dia kata aku tak mau macam tu. Tak apalah, biar ada kat rumah aku pun tak apa. Bukannya teramana sangat pun rumah aku. Itu ulama ummati, kata Nabi. Itu akhlak ahli syurga. Kan Imam Malik sabar dia dengan mengajak. Sampai bila mengajak hadis ini, kalau jengking sengat dia berapa kali sengat di belakang punggung dia. Dia tak berganjak, dia tak bergerak. Imam Malik ni terkenal dengan imam yang sangat beradab. Dia menghormati hadis Nabi. Sehingga Imam Syafi'i ngaji tulis tangan kan. Cerita masyhur. Imam Malik tegak, tapi tak tegak dalam majlis. Menghormati majlis. Dah luar tegak. Pasal apa? Tak ada adab. Macam itulah lebih kurangnya. Bila dalam majlis ilmu, dia tak garu-garu. Macam saya garu, kata hidung kau kena garu, garis hidung. Imam Malik steady. Sengat kala jengking. Punggungnya cak. Berapa kali sengat, dia tak bergerak. Cuma berkerut-kerut muka dia, menahan sakit. Bila habis kelas, anak murid dia tanya, "Amai tengok Ustaz ada apa kat belakang?" Tengok kala jengking, tersepit, duk cak. Duk sengat kawan pun. Itu Imam Malik. Itu ahli syurga. Takat kita nyamuk pun marah bakar habis kelambu. Marahkan nyamuk, kelambu kena bakar kan. Itu kita. Itu tapi ahli syurga tak. Ulama ummati, Nabi kata. Tengok ulama umat aku. Depa ni ahli syurga. Tengoklah akhlak depa. Kita boleh tengok pada ulama-ulama yang soleh. Kita tengok tok guru tua. Kita tengok Masya Allah ibadahnya bagaimana. Itu ulama ahli syurga. Nabi kata nak tahu ahli syurga macam mana? Tengok ulama akhirat, bukan tengok ulama dunia lah. Kata Sayyidina Umar di dalam syarah juga menyebut, yang dia riwayat daripada Nabi, man masya ila halaqati alimin. Ni tak ada dalam minhaj, dalam syarah dia. Barang siapa yang berjalan kepada halaqah orang alim, kana lahu bikulli khatwatin mi'ah hasanah. Setiap langkah Allah bagi 100 kebajikan. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaquluhu kana lahu bikulli kalimah hasanah. Bila dia duduk dalam satu majlis ilmu, dia dengar setiap satu kalimah yang dia dengar dapat pahala. Ibadah dah. Ngaji tak faham ke ngaji apa pun, tu tengah buat ibadah. Duk heran apa. Kita tak payahlah susah hati, tak faham ke apakah. Duduk dalam majlis ilmu tu kita macam kita duk memayang puasa ibadah, tengah buat ibadah. Setiap satu kalimah 2 jam. Kalau 3 jam. Okay, hari ni kita buat 3 jam ya. Lari dulu kita pun. Jadi setiap satu kalimah tu ibadah, dapat pahala. Satu kalimah satu. Kalau 1 jam berapa banyak kalimah? Banyak kan. Banyak ibadahnya. Hadis itu sebut dalam Riyadhus Salihin kata apa? Syarih dia kata kadza dzikruhu An-Nawawi fi Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada sebut hadis ni. Bahkan ada sebahagian hadis yang lain, ada banyak hadis di dalam syarah dia datangkan banyak. Sebahagiannya kata nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tatasaddaq biha fi sabilillah. Kita memandang wajah orang alim ini lebih baik daripada kita sedekah 1000 ekor kuda untuk perang sabilillah. Kita ada duit perang sedekah 1000 unta? Tak ada. 1000 ekor kuda ada. Duit beli kambing pun seekor sampai 400-500 Ni kita 1000 ekor kuda. Seekor kuda lagi mahal lah kan. Kita nak sedekah banyak tu kita akan ada duit, tapi Nabi kata memandang wajah orang dengan hati yang suka, bukan hati yang benci tak. Memandang dengan hati yang suka itu lebih baik daripada sedekah 1000 ekor kuda. Nak ambil pahala. Dia kata wassalamuka 'alal alim. Kita bagi salam kepada orang alim. Assalamualaikum syekh. Kita bagi salam kepada orang alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun tu. Dia ni lagi dahsyat. Ini disebut oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam Ad-Durratul Yatimah. Ini kitab masyhur belakang, kitab hadis. Dan ada lagi hadis yang lain. Nabi kata akrimul ulama, muliakan ulama, fa innahum warathatul anbiya. Depa ni pewaris Nabi. Faman akramahum faqad akramallahu rasul. Muliakan ulama, Nabi kata, sebab depa ni pewaris Nabi. Siapa yang muliakan ulama, sesungguhnya dia memuliakan Allah dan Rasulnya.
Kita nak cinta kita cinta ulama, mana kita cintakan Allah dan Rasul. Kita cintakan ulama, maknanya kita cintakan Allah dan Rasul. Kita muliakan ulama, maknanya kita muliakan Allah dan Rasul. Itu ulama. Sebab apa? Ulama ni perantaraan antara kita dengan Tuhan. Kita nak kenal Tuhan dengan siapa? Ulama. Macam mana kita nak reti ibadah dengan Tuhan? Dengan ulama. Maka carilah ulama akhirat lah. Di hadis yang lain Nabi kata, man akrama aliman faqad akramani. Siapa muliakan orang alim, sesungguhnya dia memuliakanku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa muliakan aku, maka dia muliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya di syurga. Kalau dalam ilmu mantik, dia ada natijah dia. Natijah ni kita buang hak tengah-tengah, kita ambil awal dengan akhir. Apa dia? Jadi kesimpulan dia, siapa yang memuliakan ulama, tempatnya di syurga. Itu natijah dia. Siapa muliakan ulama, Nabi kata, dia memuliakan aku. Siapa yang memuliakan aku, dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah, tempatnya di syurga. Natijah dia, siapa yang memuliakan ulama, masuk syurga. Itu. Siapa nak masuk syurga? Kasihi ulama, hormati ulama, muliakan ulama. Ini disebut oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Lubab. Lubabul Hadis. Hak kita duk ngaji itulah hari Ahad. Jauharul Mahul. Itu terjemah dia. Dan ada banyak lagi lah hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan ulama. Bahkan siapa yang keluar menuntut ilmu ni, kata Nabi, seperti kal mujahid, seperti mana orang yang perang mujahid. Dan siapa yang mati syahid. Fa in mata syahidan. Siapa yang mati ketika menuntut ilmu, mati syahid. Mati syahid. Wa in ada bi ajrin wa ghanimah. Siapa yang patah balik tak mati, maka dia bawa balik dengan pahala dan ghanimah, harta. Ni semua dapat harta ghanimah kalau kita mengaji ni. Pergi ngaji maghrib, pergi ngaji isyak, mengaji subuh, mengajilah waktu bila pun. Kalau kita tak mati, kalau mati syahid. Tengah jalan insiden, mati syahid. Jangan risau. Mati menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, mati dalam kemuliaan. Jangan risau. Tak takut dah. Mati syahid. Allah ampunkan dosa. Siapa yang tak mati, kalau balik, maknanya dia balik satu harta. Harta yang kita tak nampak. Kalau kita tengok, kita akan seronok. Harta untuk kita di akhirat nanti. Kita tengah duk kumpul harta lah ni. Harta yang kita nak bawa pi ke negeri abadi. Ke negeri abadi. Kita tak nampak. Kalau kita nampak, Masya Allah, apa yang Allah simpankan untuk orang-orang ahli ilmu, orang yang mengaji dan sebagainya ni, di syurga cukup hebat. Kalau kita tahu, tentu kita seronok. Tapi Tuhan rahsiakan supaya kita ni sentiasa berubah. Pernah saya cerita tak kisah seorang abid Bani Israel dengan dua permata? Tak pernah. Jadi ada seorang abid Bani Israel dulu ni, dia beribadah kepada Tuhan. Dia ahli ibadah, tapi kerana kesempitan hidup dia, ya Allah, susah sungguh dia ni lah. Kali dia tadah tangan kat Tuhan, pergi tengah padang pasir, ya Allah, aku ni sempitnya hidup aku ni, bagilah aku harta. Maka Allah memuliakan dia. Allah bagi dia dua permata yang sangat bernilai, hebat, bersinar-sinar dua permata tu. Maka dia pun seronok, dia pun balik bagi tahu kepada isteri dia, wahai isteriku, kita dah tak miskin dah, tengok ni permata besar ni, berkilau-kilau. Dia permata hebat. Tak ada permata yang macam tu. Sangat hebat, pemberian daripada Tuhan. Maka isteri dia pun seronok. Tiba-tiba di malam hari dia mimpi. Dia mimpi malaikat bawa dia masuk ke syurga. Dia kata, "Syuf, tengok ni, hak besar ni istana ni." Dia pun tengok, ya Allah, kagumnya istana dia besar. Dia kata, "Ini adalah untuk kamu kerana ibadah kamu di dunia." Oh, seronok dia. Dia masuk pula. Dia tengok pula satu singgah sana. Ada dua kerusi, emas dan perak, bertatahkan permata, intan berlian sebagainya. Maka malaikat kata, "Cuba tengok ni. Ni untuk siapa? Ni satu untuk kamu, satu untuk isteri kamu. Sebab kamu dua-dua ni, Masya Allah, abid dan abidah. Isteri dia pun solehah, dia pun soleh. Dia tengok dia tengok ni, dia tengok perhiasan dinding yang penuh lah. Kali dia langut satu dinding, dia kata, awak tentu ada kosong dua. Berlubang dua. Awak berlubang dua. Malaikat pun kata, tak berlubang. Ada hiasan dia, permata tu. Tapi dah nak minta sangat, nak kami bagi siap-siap.
Kami bagilah di dunia. Dah hang minta, kami bagilah. Sebenarnya hak tu untuk hang di akhirat ni. Dah hang nak cepat-cepat, kami bagi cepat-cepat di dunia. Kami tarik hak kat syurga, bagi kepada dunia. Dia pun terjaga, tersedang. Menangis dia. Dia cerita kat isteri dia. Isteri dia kata, abang doa, minta doa kat Tuhan, hantar balik ni ke syurga. Kita tak usah doa, ambil lah ni. Sebab apa? Di dunia benda tu akan binasa. Di dunia ni tempat negeri binasa. Apa sahaja yang ada di dunia ni akan binasa. Tapi di akhirat negeri yang kekal abadi. Takkan kita nak ambil semua harta hak syurga umai perhabis dunia. Dunia ni tak ada apa. Maka isteri dia kata, bang doa minta Tuhan ambil balik ni. Tak mau kita tak mau, tak usahlah, miskin pun tak apa. Kita dah tengok dah habuan kita di syurga nanti cukup banyak. Maka suami dia pun minta doa sungguh-sungguh. Maka Allah ambil balik. Kalau lah Allah tunjukkan kepada kita apa yang kita dapat ni, tentu kita seronok lah. Tentu kita seronok. Banyak yang Allah sediakan kepada kita. Segalanya indah belaka. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang pernah kita baca dah pun pada majlis-majlis ilmu yang lain. Contohnya riwayat daripada Sayyidina Muaz, muka surat 75 sebelah tu kan. Tu di antara hadis yang masyhur dan hadis yang kerap dibaca oleh ustaz-ustaz daripada Sayyidina Muaz dalam Jauharul Mahub pun ada ni, cuma dia terjemah. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu halaka hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahth anhu jihad wa ta'limahu man la yu'allimuhu sadaqah wa badlahu li ahli qurbah. Dia kata, Nabi kata belajarlah, fa inna ta'allumahu, kerana kita belajar itu kita dapat kebaikan. Kita menuntut ilmu tu ibadah, untuk cari ilmu, cari duit dan sebagainya untuk menuntut ilmu, itu satu ibadah. Mudzakarah umpama tasbih. Kita duk bincang-bincang macam mana tadi masalah tadi, kita bincang ulang-ulang balik, itu tasbih. Seperti mana kita bertasbih pahalanya. Dan kita wal bahth sa'anhu, kita berbahas-bahas masalah ni. Ini macam ni, ini macam ni. Kalau kita ni bahas sama-sama kawan. Itu jihad. Seumpama kita berjihad fi sabilillah. Dan kita mengajak kepada orang, itu seperti mana kita sedekah. Wa badlahu li ahli qurbah, satu qurbah kita bagi kepada untuk ilmu, miskin dan sebagainya. Itu semua kebaikan. Dan juga di antara hadis yang lain yang kita selalu dengar, Nabi sebut, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lalu di kebun-kebun syurga maka singgah duduklah. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa mar riyadul jannah, taman syurga tu apa? Hilaqudz zikr, majlis zikir. Apa majlis zikir itu? Kata ulama, majlis zikir itu majlis cerita halal haram, macam mana kamu nak beli, macam mana kamu jual, macam mana kamu puasa sembahyang, macam mana kamu nikah, haji dan sebagainya. Itulah hilaqudz zikr. Pahala yang cukup banyak. Nabi umpamakan seperti taman syurga. Maknanya kalau di dunia Allah izinkan kita berada di taman syurga, maka mudah-mudahanlah di akhirat pun kita boleh duduk. Di dunia ni Allah letakkan tanda seseorang tu akan berada di satu tempat di akhirat. Tengok di dunia dia duduk di tempat apa. Kalau dia selalu duduk di tempat baik, insya-Allah mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita akan ada di tempat yang baik. Kalau di dunia ni kita selalu duduk di tempat-tempat yang tak elok, tak pernah langsung kita nak menjejak kaki di tempat yang baik-baik, maka sama di akhirat kelak pun. Jadi kalau kita kerap datang ke taman syurga yang ada di dunia, sebab ni taman syurga Nabi kata, maka insya-Allah dengan rahmat Allah, begitu juga di akhirat kita akan dapat masuk taman syurga. Taman syurga, berbahagialah kita kan. Ni di taman syurga ni. Kalau bukan hadis Nabi, kata Ibnu Umar, Nabi kata majlisu fiqhin khairun min ibadati 60 sana. Satu majlis fiqh yang kita mengaji lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kita duduk satu majlis ni dengan ibadah kita 60 tahun, ini lagi bagus, kata Ibnu Umar. Dan lagi kata Nabi, yasirul fiqhi khairun min kathiril ibadah. Ilmu fiqh yang sikit lebih banyak daripada banyak ibadah. Nak habaq pahala. Antara ada ilmu dengan ibadah, ilmu ni lebih afdal. Dan banyak lagi lah
yang saya tak sebutkan ada disebut di dalam syarah terlalu banyak lah. Kemudian hak syarah ni pun kata juga, dia kata hak aku sebut ni pun sikit saja, naknya banyak lagi. Nak cerita kelebihan ilmu ni cukup banyak, sama ada daripada hadis, perkataan sahabat, perkataan para tabi'in, cukup banyak, tak larat kalau nak sebut semua ni, banyak muka surat lah. Cuma di sini sebahagian. Untuk apa ni? Sebahagiannya hadis sahih, sebahagiannya hadis dhaif, sebahagiannya hadis hasan. Tak ada masalah dengan hadis-hadis dhaif. Sebab apa? Ini bukan nak membuat jadikan satu hukum, tak. Ini sebagai nak targhib, nak gemarkan kita. Sebab kita bila dengar kelebihan, kita seronoklah kan nak menuntut ilmu. Macam kita lah, asal dulu kita bukan nak beli ayak ni, tiba-tiba mai ada promotor dia cerita macam-macam. Ni kalau minum ayak gau ni, kalau abang pandai main bola, tak pandai minum ni setiap botol boh gol terus, dia kata. Abang reti pemain motor, tak reti. Abang minum ni 2 botol setiap hari, terus pandai pemain motor sendiri. Tu dia punya promote sakan. Kita pun betul kita pun beli tu. Sebab apa? Sebab kita tahu kelebihan dia sakan. Kalau kita tak tahu kelebihan, kita pun tak buat benda tu. Macam itulah kita contoh sajalah. Habis nah. Kemudian katanya musannif, fabana laka annal ilma ashrafu jawharan. Wallahu a'lam.